Hello, selamat petang kepada Dr. Colin dan rakan-rakan sekalian. Pada petang ini, kami akan membincangkan tokoh yang bernama Ishak Muhammad. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Naif Azizi, Nurul Aida, Muhammad Haikal, Muhammad Hairi dan saya sendiri. Okey. Siapakah Ishak Muhammad? Ishak Muhammad ialah seorang tokoh sastra pada era tahun 1910-an. Nama penuh beliau ialah Ishak Haji Muhammad. Lahir pada tahun 1909. Beliau diberi gelaran Pak Sako. Ishak Haji Muhammad terkenal dengan penulisan beliau pada tahun 1930-an hingga 50-an. Beliau merupakan seorang nasionalis negara dan beliau giat menulis pada era sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Gagasan yang diperjuangkan oleh Ishak Muhammad ialah Penyatuan Melayu Raya. Okay. Antara karya Ishak Muhammad yang terkenal adalah Putra Gunung Tahan, Memoir Pak Sako, Budak Beca, Anak Mat Lela, Giladan, Pepatah Petitih. Fokus diberikan kepada karya adalah daripada karyanya Putra Gunung Tahan. Okay, novel Putra Gunung Tahan. Tujuan novel ini ditulis adalah untuk mengkritik penjajah, menyalakan kesedaran dalam pemikiran anak bangsa. Ishak Muhammad ingin membuktikan bahawa orang Melayu juga berhak menikmati kebebasan dan kemerdekaan. Antara persoalan yang terdapat dalam novel Putra Gunung Tahan ialah, yang pertama ialah penentangan. Okey. Bagi penentangan ini, penggunaan perdebatan terbuka antara penjajah yang dijajah. Contoh dalam novel ialah Ishak memperagakan perempuan tua dengan Robert sebagai satu pasangan debat dan Ratu Bongsu dengan William sebagai satu pasangan lagi. Dalam kedua-dua konteks ini, pribumi digambarkan tidak termakan dengan dakwaan-dakwaan penjajah. Sebaliknya, pribumi dengan berani menempelak penjajah secara terbuka seperti yang jelas dilakukan oleh perempuan tua. Okay, dalam dialog tersebut, demikianlah misalnya orang-orang putih yang lain itu, masakan mereka itu hendak menaungkan negeri-negeri kami dengan percuma sahaja, melainkan tentulah ada faedah-faedahnya. Nah, itu adalah salah satu contoh yang terdapat dalam novel Putra Gunung Tahan. Okay, persoalan kedua juga berkaitan dengan penentangan. Dalam novel ini menyatakan bahawa menangkis wacana kolonial dengan cara yang lebih tersirat sifatnya, khususnya melalui sindiran. Contohnya, kisah Robert jatuh hati kepada gadis Sakai sebagai contoh sindiran Ishak terhadap Inggeris. Huraian, Ishak dikatakan mempertajamkan lagi sindirannya itu apabila Robert selain kelihatan kurus kering dan kusut masai, digambarkan asyik merindui gadis Sakai tersebut sambil menangis dan berpantun seloka. Penjelasannya, kelakuan Robert yang seperti orang sasar itu dikatakan satu sindiran tajam terhadap Inggeris kerana dengan mudah dapat ditipu oleh pribumi, walaupun penjajah tersebut mendakwa diri dan bangsanya pandai dan bertamadun. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Hello, selamat sejahtera. Saya akan menyambung kepada bahagian persoalan iaitu pensubversifian ataupun subversion. Persoalan yang terdapat dalam novel Gunung Tahan dari segi pensubversifian adalah usaha untuk mendapatkan kekuasaan terhadap tanah jajahan menggunakan cara di luar undang-undang. Dalam wacana tersebut dilihatkan bahawa melalui perwatakan Robert yang dijelaskan niat sebenar orang Inggeris yang ingin menjajah tanah Melayu. Seperti dalam dialog yang berbunyi, tiap-tiap orang kulit putih yang datang ke Malaya ini ialah dengan tujuan hendak mencari wang dan keuntungan dan bukan semata-mata hendak memimpin atau menaungkan bumi putra di negara ini. Jelas menunjukkan bahawa orang Inggeris seperti dalam penceritaan yang dilakukan oleh
Ishak Muhammad menggunakan pelbagai cara untuk menawan Gunung Tahan. Misalnya berjanji akan memberikan 5,000 pound dan juga penghormatan serta mengujarkan janji yang muluk-muluk sekiranya mereka iaitu Robert dan William diberikan peluang untuk menjadikan Gunung Tahan sebagai kayangan yang kedua mereka. Penjelasan ini adalah wacana ini secara tidak langsung mendedahkan erti sebenar penjajahan iaitu mengaut kekayaan. Malah struktur pemikiran penjajah yang sebenar turut dinyatakan. Bahkan ia telah dibongkar oleh penjajah melalui renungan dan pandangan mereka sendiri. Seterusnya adalah persoalan golongan lain. Di dalam karya Nobel Putera Gunung Tahan oleh Ishak Muhammad ini, terdapat pengenalan konsep iaitu othering atau melainkan, yakni menjadikan mereka yang dijajah itu sebagai lain ataupun tidak sama dengan golongan yang ingin menjajah mereka. Secara mudah, konsep ini melibatkan para penjajah iaitu bangsa Eropah, di mana mereka menjarakkan diri mereka secara ideologi daripada orang-orang yang dijajah, iaitu pribumi jajahan yang ditakluki oleh mereka, agar terdapat perbezaan di antara kedua kelompok ini. Dan perbezaan mereka ini menjadi jelas, menonjol dan mudah dikenali. Perbezaan yang dilakukan adalah dalam wacana kolonial mencipta apa-apa yang dikenali sebagai diri Eropah, iaitu mereka menggambarkan diri mereka sebagai European serf dan yang lain sebagai yang bukan Eropah, iaitu non-other European. Seterusnya orang yang bukan Eropah ini mereka dirujuk sebagai orang lain. Yang lain digambarkan sebagai liar, pemarah, degil, malas, tamak, murung, jahat, lalai serta bodoh, dan kehidupan mereka pula lebih didasarkan kepada rasa hati, adat, tahyul dan sebagainya, yakni tidak bertolak daripada kewarasan. Sebaliknya, diri Eropah digambarkan sebagai kebalikan daripada yang lain, yakni cerdik, pandai, santun dan bertamadun. Dan kehidupan mereka pula didasarkan kepada undang-undang. Jadi maksudnya di sini, mereka berpendapat bahawa diri mereka lebih bagus daripada orang yang ingin mereka jajah. Seterusnya adalah perbincangan mengenai nasionalisme. Di dalam karya Haji Ishak Muhammad, menyeru masyarakat tanah air untuk bersatu padu untuk mengusir penjajah daripada tanah air agar dapat mengembalikan kedaulatan mereka melalui satu petikan teks daripada beliau, iaitu maka sekiranya sesetengah pihak orang-orang Melayu itu tidak bermuka-muka dan tidak menganiaya ketua-ketuanya dan tidak makan suap, haruslah susah bagi pihak musuhnya untuk menang, tetapi apa hendak dikatakan lagi. Petikan ini menampakkan bahawa Ishak Haji Muhammad, beliau kesal dengan orang Melayu yang tidak bersatu padu dan mereka saling berkhianat untuk mendapatkan kekuasaan daripada bekerjasama untuk menghalau penjajah British. Beliau juga menyedarkan orang Melayu tentang betapa hebatnya dan bernilainya ketamadunan Melayu berbanding penjajah. Beliau mengkritik pemikiran penjajah yang menyamai masyarakat Melayu dengan masyarakat Afrika yang pernah mereka temui. Hal ini justru membuktikan kejahilan dan kebodohan yang dimiliki oleh orang British kerana tidak mempelajari sikap dan pemikiran orang Melayu yang mereka jajah, menyebabkan kegagalan mereka dalam menjadi peneraju dan penasihat kepada pemerintahan tanah Melayu yang diakhiri dengan kematian mereka. Sekian, terima kasih.